Baik, terima kasih Atika. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2021 Negeri Sarawak mencatatkan purata nilai grade keseluruhan PNGK 2.71 iaitu antara dua nilai terbaik dalam tempoh 9 tahun sistem modular STPM diperkenalkan. Pengarah Pendidikan Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata PNGK ini meningkat 0.06 berbanding tahun 2020 yang mencatatkan nilai PNGK 2.65. Menurut Datuk Dr. Azhar, seramai 5,769 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan STPM 2021 di negeri ini melalui 81 pusat daftar. Daripada jumlah itu, seramai 5,745 orang merupakan calon sekolah, manakala baki 24 orang merupakan calon persendirian. Secara keseluruhan, kohort STPM tahun 2021 ini telah merekodkan seramai 5,532 orang calon sekolah bersamaan dengan 98.42% telah berjaya memperoleh sijil STPM berbanding dengan 5,454 orang calon bersamaan dengan 98.23% pada tahun 2020 yang lalu. Daripada keseluruhan jumlah tersebut, seramai 31 orang calon iaitu 0.55% mencatat kelulusan penuh 5 mata pelajaran atau 5 TE. 3,968 orang calon bersamaan dengan 70.59% pula telah lulus penuh 4 mata pelajaran atau disebut sebagai 4 TE. Ujar beliau lagi, seramai 870 orang calon atau 15.48% lulus penuh 3 mata pelajaran dan 411 orang calon atau 7.31% lulus penuh 2 mata pelajaran dan seramai 252 orang calon atau 4.48% lulus penuh dalam sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman keputusan peperiksaan STPM 2021 Negeri Sarawak di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Kubong di Limbang. Sementara itu juga, Datuk Dr. Azhar memberitahu sebanyak 10 buah sekolah di negeri ini telah mencapai keputusan STPM yang memberansangkan dengan merekodkan PNGK melebihi 3.0 antaranya SMK Bako Kuching, SMK Sket Hat Sibu, SMK Batu Lintang Kuching, SMK Merbau Miri, SMK Sungai Merah Sibu, SMK Green Road Kuching, SMK Kampung Nangkat Sibu, SMK Saribas Betong, SMK Tunghua Sibu dan SMK Asajaya Semerahan. Dalam perkembangan sama, salah seorang calon pelajar terbaik STPM 2021 Negeri Sarawak iaitu Brian Lim Keng Seng melahirkan rasa syukur apabila berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Saya amat berasa bersyukur apabila saya mendapat keputusan 5A kerana saya memang telah betul-betul lulus untuk mendapatkan keputusan ini dan guru-guru, kawan-kawan saya, ibu bapa memang juga memberi banyak sokongan kepada saya. Masa dapat pamflet ni memang terharulah, memang gembira sangat, memang tak sangka sebab boleh dapat yang ni sebab kira macam saya tak mampulah tapi tiba-tiba pula dapat yang kita tak jangka, jadi perasaan tu memang bercampur. Bagi salah seorang pelajar dari SMK Suai pula, cabaran dan dugaan belajar dalam pandemik COVID-19 dulu bukan penghalang untuk beliau mendapatkan keputusan yang cemerlang. Saya rasa bersyukur kerana dapat 4.0 untuk STPM ni sebab kami orang kan MCO 2 tahun jadi mungkin lebih susah daripada yang lain. Ya, jadi kalau untuk yang seterusnya saya mau sambung universiti lah kalau boleh tetap one. Manakala bagi salah seorang guru dari SMK Saribas Debak, Loleng Ibrahim, peningkatan pelajarnya dalam pencapaian STPM kali ini amat membanggakan pihak sekolahnya. Sangat-sangat berbangga dengan pencapaian yang ditunjukkan oleh pelajar SMK Saribas kerana saya percaya mereka telah berusaha dengan begitu gigih sekali terutamanya dalam mencapai
pencapaian yang begitu baik ini, dan syukur Alhamdulillah tahun ini SMK Saribas berjaya melahirkan 4 orang pelajar 4A atau PNGK 4.00 berbanding tahun lepas 3 orang. Dan kita harap Baik, sementara itu Sekolah Menengah Kebangsaan Green Road di Kuching menunjukkan pencapaian konsisten dalam keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM sejak 2015. Tinjauan RTM ke sekolah tersebut hari ini menyaksikan calon STPM kelihatan meriah selepas menerima sijil keputusan masing-masing yang diadakan di Dewan Sekolah berkenaan. Bagi mereka yang ditemui berasa terharu kerana pembelajaran semasa tempoh pandemik COVID-19 agak mencabar dan ada di antaranya terpaksa dilakukan secara dalam talian. So we have to go for online classes, so it's harder to ask teachers questions. So what we do to keep each other motivated is that we often have study groups through Google Meet, and we also we ask questions to teachers through WhatsApp. Maybe cannot ask the teacher physically, and need to depends on your discipline. Discipline is the most important. Sementara itu, bagi Daniel yang memperoleh 5A juga berkongsi kaedah pembelajaran beliau yang fokus kepada menyediakan soalan kepada sendiri. So just rereading the text or the passage is actually not useful enough. Even though highlighting, that's actually still not enough. You have to do exercise and keep recalling what you have studied. Sementara itu, Pengetua SMK Green Road yang ditemui turut menzahirkan tahniah kepada pelajar, ibu bapa, terutamanya kepada para guru yang telah bekerja keras untuk pencapaian ini. So for me, this is a great achievement for SMK Green Road, and I'm sure that we work very hard again for the next cohort to achieve a better result compared to this year. SMK Green Road merekodkan grade purata sekolah GPAs 3.12 iaitu tertinggi dalam sejarah sekolah tersebut dengan 13 daripada 116 calon STPM mendapat purata nilai grade kumulatif PNGK 4.27 mendapat semua A dan 50 lagi mencapai PNGK 3.5 ke atas. Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET serta Pendidikan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM terus diberikan keutamaan dalam sistem pendidikan di negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia penting bagi melahirkan modal insan untuk menyokong inisiatif pembangunan negeri melalui pendidikan berasaskan kemahiran. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, kerajaan negeri memandang serius terhadap keperluan pendidikan pelajar bagi memastikan mereka berupaya menikmati pendidikan sempurna selari dengan perkembangan teknologi semasa. Jelasnya, pemberian komputer riba dan keperluan bahan pembelajaran yang lain merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membangunkan pelajar yang mahir dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu, kerajaan negeri juga komited dalam menangani isu sekolah-sekolah daif dengan meningkatkan taraf sekolah dan kualiti pendidikan. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah pada Majlis Apresiasi Guru sempena Hari Guru ke-51 peringkat negeri di Dewan Suara Limbang. Menyentuh mengenai sambutan Hari Guru, Dato' Amar Awang Tengah berkata, guru merupakan tonggak berperanan dalam menyempurnakan akhlak pelajar serta pembentukan insan yang seimbang dari pelbagai sudut. Tambahnya, masyarakat perlu berganding bahu bersama warga pendidik untuk memantapkan dan mengukuhkan lagi sistem pendidikan di Sarawak selain menuntut penglibatan persatuan ibu bapa dan guru. Ujarnya, kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian kepada usaha memartabatkan profesion perguruan di negeri ini. Seramai 160 orang penerima anugerah pingat perkhidmatan setia bagi bahagian Limbang. Majlis penyampaian pingat tersebut disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Antara penerima anugerah pingat tersebut ialah Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Insinyur Ahmad Dini Ahmad Fauzi yang telah berkhidmat selama 32 tahun. Selain itu, Pegawai Daerah Limbang Supri Awang Said yang berkhidmat selama 29 tahun dan Pegawai Daerah Lawas Ladin Atok yang telah mencurah bakti selama 26 tahun turut menerima anugerah tersebut. Lain-lain penerima merangkumi 11 buah jabatan dan agensi yang terdiri daripada 8 jabatan dan agensi kerajaan negeri manakala 3 dari Jabatan Persekutuan.
Majlis penyampaian pingat perkhidmatan setia ini merupakan kali ketiga diadakan tahun ini bagi memberi penghargaan kepada anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan atas perkhidmatan yang berkualiti serta berintegriti sepanjang tempoh perkhidmatan. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS telah menjalankan langkah-langkah kawalan bagi mengekang kemasukan penyakit serta menjalankan aktiviti surveillance dan kempen kesedaran penyakit demam babi Afrika ASF termasuk juga penyakit kuku dan mulut FMD sejak bulan Mac tahun lepas. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stiber Undi Utom berkata, jabatan itu juga masih giat melakukan kempen kesedaran di kawasan kampung dan ladang-ladang komersial. Datuk Seri Dr. Stephen Undi menjelaskan sesi perbincangan dan kempen kesedaran telah diadakan bersama penternak ladang komersial dan Persatuan Penternak di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sibu Bintulu dan Miri Limbang sejak kes pertama dilaporkan dilawas pada tahun 2021. Selain itu katanya, sesi libat urus bersama agensi berkaitan telah dijalankan sebelum berlakunya wabak, terutama agensi yang menjaga pintu masuk ke Sarawak dan juga pihak pengendali perkhidmatan pos dan kurier. Pihak pengendali pelabuhan dan syarikat penerbangan juga telah diberikan pendedahan dan langkah-langkah untuk mengekang kemasukan penyakit tersebut. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah dimaklumkan mengenai perkembangan penularan penyakit ini pada Ogos tahun lepas dan mengarahkan semua agensi di bawah jawatankuasa untuk membantu JPVS dalam usaha mengekang penyakit tersebut. Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Dr. Stephen juga memaklumkan larangan import produk khinzir dan berasaskan khinzir dari kawasan terjangkit penyakit ASF juga telah dikuatkuasakan dan dilaksanakan di bawah Seksyen 9-1 Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1999. Bagi mengekang penularan wabak ASF dari satu bahagian ke satu bahagian lain, Seksyen 36 Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1999 telah diguna pakai dengan kawalan pergerakan ternakan telah diperkenalkan. Prosedur uji dan sembelih juga dilaksanakan yang hanya membenarkan ladang ternakan khinzir yang berdaftar dan mempunyai permit pergerakan dibenarkan untuk menghantar ternakan itu ke rumah sembelih dan majlis daerah bahagian masing-masing untuk diuji dan ditanda sebelum disembelih untuk dijual. Setakat bulan ini, 4 kompaun telah dikeluarkan kepada kesalahan di bawah Seksyen 60 Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1999 menyembelih khinzir di rumah sembelihan yang tidak berlesen. Dalam pada itu, menteri itu mendedahkan protokol veteriner Malaysia African Swine Fever telah diguna pakai untuk mengawal dan mencegah penyakit berkenaan dan melakukan diagnosis untuk mengesahkan ASF selain program kesedaran awam melalui media, seminar dan dialog. Kemudahan keselamatan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Sungai Tujuh Miri akan dipertingkatkan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu naik taraf kemudahan yang lebih baik di kompleks itu akan dibincangkan dengan pihak berkaitan. Datuk Muhammad Azman menjelaskan antara yang akan ditambah baik ialah penambahan sistem kamera litar tertutup CCTV yang perlu menjadi keutamaan di kompleks tersebut. Kita akan membawa perkara ini kepada pihak yang berwajib untuk kita buat penambahan daripada segi kawalan CCTV ya. Itu yang kita akan beri keutamaan. Beliau memberitahu demikian ketika melawat ICQS Sungai Tujuh di Miri yang bertujuan untuk meninjau operasi kompleks berkenaan sejak pembukaan semula sempadan Malaysia Brunei 1 Ogos lalu. Beliau turut mendengar taklimat operasi daripada Jabatan Imigresen selain dari beberapa jabatan kerajaan lain termasuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Pertanian dan Jabatan Kesihatan. Datuk Muhammad Azman juga memberitahu PDRM sebagai agensi penguatkuasaan di pos sempadan tersebut akan terus memberikan sokongan padu kepada agensi-agensi terbabit bagi memastikan perjalanan rentas sempadan berjalan dengan lancar tanpa sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Baik, kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan.